Salam sejahtera. Saya Tilagawati, anak perempuan Ganesha, bernombor ID 260882. Pengenalan. Manusia hari ini dikelilingi oleh inovasi teknologi dan setiap hari kita menghadapi sistem teknologi canggih baru yang mempengaruhi kehidupan seharian kita. Persekitaran perniagaan yang dipengaruhi oleh revolusi industri 4.0 adalah penting dan perubahan besar dalam pasaran buruk dapat diperhatikan. Ekonomi digital telah memberikan kesan dalam beberapa sektor yang telah memberi impak besar kepada industri logistik dari segi transformasi tenaga kerja. Perkembangan teknologi baru dalam logistik dianggap sebagai fenomena penting kerana banyak dianggap sebagai jangkaan perkembangan ini telah menyebabkan pengurangan kos serta peningkatan sosial dan alam sekitar. Dalam menjalankan tugas yang kompleks, ia bukan sahaja melibatkan prestasi tugas dan pencapaian matlamat, ia termasuk keberkesanan pasukan sebagai peranan penting. Walau bagaimanapun, isu terbesar untuk keberkesanan pasukan yang biasa dialami oleh pengurus atau ketua jabatan adalah konflik. Dalam menentukan isu konflik, ia adalah ketegangan yang berlaku dalam kalangan ahli pasukan akibat daripada pandangan atau persepsi yang berlainan. Walaupun isu konflik dikaitkan dengan hubungan kerja yang lebih besar dan berkesan, isu konflik juga memberi impak positif dan negatif terhadap kerja berpasukan. PA minta panggil Zuria dengan Farahi masuk ke bilik saya sekejap. Terima kasih. Masuk. Sister friend. Sister friend. Sila duduk Okey, Cik Zuria dengan Farahi. Tujuan saya panggil kamu untuk ke bilik saya pagi ni, saya nak, seperti mana yang kamu semua tahu, kita akan launch satu produk baru di Pro 2, iaitu kenderaan Altiva SUV. Okey, apa pendapat kamu tentang produk terbaru kita, dan boleh tak kamu berdua bagikan saya cadangan tentang harga dan promosi yang boleh kita buat? Zuria? Kalau pada pendapat saya lah kan, kita kena buat tumpahan promosi untuk 1,000 unit pertama. Kita bagi rebate dalam 5,000 kepada pembeli. Mungkin cara tu boleh menarik minat pembeli untuk buat tempahan. Okey, 1,000 unit 1,000 unit pertama kita akan bagi dia 5,000 untuk rebate pembelaan. Okey, good. Farah pula? Pendapat saya adalah dengan memberi perkhidmatan servis percuma. Untuk 3 tahun pertama, siapa yang beli produk baru kita akan beri perkhidmatan servis percuma di mana-mana cawangan seluruh Malaysia, di cawangan produk seluruh Malaysia lah. Itulah pendapat saya. Okey, good. Saya akan bincang dengan pihak atasan berkenaan cadangan dan yang kamu usulkan. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan. So, masuk bilik saya sekejap, bawa fail semalam sekali. Assalamualaikum Puan. Masuk. Puan. Mana fail yang saya minta semalam? Puan, maaf lah Puan, saya tak siap lagi lah. Tak siap lagi? Tak siap Puan. Sebab saya ada buat yang untuk kira stok Saya nak pergi meeting kejap lagi ni. Saya ada masa setengah jam je lagi ni, Ana. Saya nak pergi meeting. Macam mana benda yang saya kecil pasal ni pun tak boleh nak siap lagi? Ni siapa dah jawab ni? Saya tengok kamu kat luar asyik membawang je dengan Farah semua tu. Saya bagi kamu 30 minit. Kamu siapkan file ni sekarang juga.
Dah keluar. Baik. Okay. Hai, free dah buat? Ni, dalam ilmu ni. Okey, saya Saya bawa nak kerjakan ni. saya bawa keluar pada bilik pos. Okey, saya nak bagi kerja ni kat korang. Ini proposal Farahi tolong siapkan. Okey, ni Zuria tolong siapkan untuk saya nanti. Ini voucher untuk punya stok. Tidak, tidak. Kita toilet bos. Itu dia dah. Lah kalau macam tu, ni proposal untuk kita. Sampai ni suruh dia hantar ke saya. Bila dia boleh buat, dia buat. Puan ni nak bila ni banyak lah stok nak kena. Saya nak petang ni ataupun pada lewat esok pagi ada kat tarikh saya. Tu tidak boleh. Puan. Masih. Masih puan. Banyak ni. Kau tengok aku dah kata. Kalau dekat dia ni mesti kita dapat file. Kita buat. Ni lah. Betul ni aku lah kata. Aku tak panggil dengan dia. Dah aku nak pergi rehat dulu. Okay, ready? Hello? Selamat pagi. Hah? Serius ah, bos? Hah? Betul, bos? Thank you, bos. Apa nanti saya panggil anak bos saya dulu. Thank you, bos. Thank you. Zu, panggil Farah masuk bilik saya sekarang. Masuk. Fine. Seorang je. Mana Farah? Farah tadi dia pergi mana? Saya tak pasti. Tak apa, duduk dulu. Ya, puan dia apa? Tak apa, duduk dulu. Minta maaf puan. Saya lambat. Saya ada hal sebentar di bawah. Di mana tadi? Saya ada hal di bawah puan. Okey. Tahu tak? Saya dah cakap pasal apa ni? Ada apa tu? Excited tu. Oh my god. Tahu tak? Tahu tak? Mestilah nak tahu puan. Okey. Bos telefon. Okey, benda yang tak jangka, kita punya sel melepasi target. Oh, tahniah. Alhamdulillah puan. Alhamdulillah. Terima kasih kat korang Terima berdua kasih. sebab sanggup bertukar rumus tentang projek kita baru-baru ni. Disebabkan kepuasan hati bos. Okey, saya bagi bonus kat kamu 3 bulan berturut-turut. Alhamdulillah. Boleh shopping. Boleh shopping. Yelah, mestilah. Okey, tahniah. Terima kasih puan. Tahniah. Tahniah. Okey, teruskan korang punya sale. Terima kasih. Cadangan. Yang pertama, peranan pengurusan sumber manusia. Organisasi harus menghabiskan banyak masa dan usaha untuk memilih fleksibel dan calon kreatif untuk pekerjaan baru melalui prosedur pengambilan dan pemilihan yang luas. Yang kedua, latihan dan pembangunan. Penting bahawa syarikat menumbuhkan peluang pembelajaran dengan peluang pelajar melalui eksperimen dan menangani kes-kes perniagaan. Sebagai cadangan ketiga, sebenar dengan pegawai yang ditetapkan, membincangkan penilaian dengan pekerja dan memulakan tindakan pembetulan yang betul. Kesimpulannya, revolusi perindustrian keempat mengubah dunia perniagaan dan semua sektor termasuk logistik yang berteraskan tenaga manusia. Walaupun perubahan yang akan datang membawa beberapa faedah kepada organisasi seperti kecekapan, kos operasi yang lebih rendah dan keuntungan yang lebih tinggi, tapi terdapat juga syarikat yang akan menghadapi era baru. Oleh itu, sangat penting untuk menekankan peranan pengurusan sumber manusia dalam mempermudahkan transformasi sektor digital dan faktor utama yang perlu dipertimbangkan oleh pelbagai pemegang kepentingan termasuk kerajaan, pengubal dasar dan eksekutif dalam menyediakan tenaga kerja. Untuk transformasi digital,
menyediakan tenaga kerja dalam sektor ini serta meramalkan kesan negatif revolusi perindustrian keempat. Untuk mencapai matlamat ini, ia adalah pemacu industri 4.0 dan proses penyesuaian logistik industri ke revolusi perindustrian keempat serta implikasinya untuk buruh. Isu tugas dan konflik boleh membina hubungan organisasi dan sehat untuk organisasi kerana dapat membantu perkembangan individu dan peningkatan keberkesanan pasukan. Konflik menyebabkan individu untuk menghadapi masalah dalam penyelesaian. Konflik konstruktif bagaimanapun berlaku apabila orang mengubah dan membangun diri sendiri dari konflik itu. Walau bagaimanapun, jika tidak diuruskan dengan betul, konflik boleh menjadi ancaman yang merosakkan prestasi individu dan organisasi tersebut. Terdapat beberapa cadangan yang boleh membantu organisasi memperbaiki keadaan, iaitu membangunkan strategi yang sesuai untuk menyelesaikan konflik tersebut, menggalakkan komunikasi dan ganjaran terbuka dan mendedahkan pekerja kepada pengurusan konflik organisasi melalui bengkel dan seminar. Saya harap konflik di tempat kerja dapat diselesaikan. Sekian, terima kasih.